Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Bergantung kepada bila kamu tengok video ni lah. Hari ni saya buat video untuk pembelajaran kita seterusnya tajuk pengurusan mental dan emosi ya. So dalam tingkatan 3 ni kita khusus kepada tajuk marah. Standard pembelajaran. Apa yang kita nak capai. Setelah mempelajari tajuk ini apa yang kita kena tahu? Yang pertama, dapat menjelaskan punca-punca kemarahan. Yang kedua, menunjuk cara mengurus kemarahan. Yang ketiga, menilai kesan kemarahan terhadap kesihatan diri dan orang lain. Dan yang keempat, menjana idea cara mengurus kemarahan. Baiklah. Sebagai pengenalannya, dalam menjalani kehidupan kita seharian ni, semua orang, setiap individu kita ni, pasti pernah mengalami perasaan marah. Atas sebab-sebab yang tertentu. Kemarahan merupakan salah satu perasaan semula jadi. Yang timbul akibat beberapa faktor. Salah satunya apabila keperluan asas kita seperti makanan, tempat perlindungan dan kasih sayang tidak dipenuhi. Ada banyak lagi faktor-faktor lain yang membuat kita marah yang bergantung kepada diri kita sendiri juga. Mungkin berkaitan dengan sekolah, keluarga, kawan-kawan, kesihatan dan kewangan. Kita juga mungkin rasa marah apabila tidak dapat mencapai hasrat atau idaman atau cita-cita yang kita impikan selama ini. Apa yang kita nak hajati tak dapat, kita mungkin akan timbul perasaan marah. Keadaan yang mengancam dan menakutkan juga mungkin mengakibatkan perasaan marah. Sama ada fizikal ataupun mental. Jadi, pengurusan mental dan emosi dapat mengawal kemarahan seseorang agar lebih positif dan menerima kelemahan. Kita tengok pula apakah punca-punca kemarahan. Terdapat banyak punca remaja, tak kira remaja, berasa marah. Antara punca kemarahan dia mungkin letih, lapar. Orang lapar dia cepat marah. Tiada kawalan dalam usaha harian, terancam, kecewa, tak dapat meluah perasaan, dan macam-macam lagi lah. So kita tengok satu-satu. Yang pertama, menerima sebarang jenis ancaman. Akan buatkan kita jadi marah. Jangan kata manusia, binatang pun apabila diancam dia akan berasa marah. Kamu datang kepada ayam yang baru beranak, baru bertelur kan, memang dia akan jaga telur atau anak dia tu dengan berhati-hati. Kamu datang memang dia akan patut lah. Yang kedua, pengalaman pahit. Kita ada pengalaman pahit pun akan menyebabkan kita berasa marah. Perasaan bersalah pun sama. Perasaan bersalah pun akan menyebabkan kita menjadi marah. Cepat-cepat kita nak mengalihkan rasa bersalah tu dengan dalam bentuk kemarahan. Yang ketiga, rasa malu ataupun rasa tidak berguna. Kita mungkin marah kepada diri kita sendiri. Apabila gagal peperiksaan, kita akan marah terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, kritikan. Bila kena kritik, orang yang tak dapat menerima kritikan, dia akan rasa marah lah. Dia kata, pandai sangatlah kritik aku, macam bagus sangat kan. Kita akan rasa marah dengan kritikan. Seterusnya, gagal memenuhi harapan atau jangkaan diri sendiri. Ini macam saya bagi contoh peperiksaan tadi. Kita tak dapat target kita, kita akan rasa kecewa dan marah dengan diri kita sendiri. Rasa tak berguna tu semua. Yang keempat, rasa terkilan. Sebabkan apa-apalah perkara yang kita dapat capai, kita tak dapat, kita mungkin akan rasa marah. Yang seterusnya ialah kesan ketagihan, penyalahgunaan bahan. Ini kita masuk topik minggu lepas, akan membuatkan emosi kita tidak stabil. Ambil dadah lah, ambil gam, ambil benda-benda yang terlarang, dia akan mengganggu emosi kita dan kita akan menjadi cepat marah. Seterusnya. Cemburu. Ni cemburu. Cemburu ni pun sama. Punca kita marah. Mak ni asyik layan adik saja kan. Anak saya macam tu lah. Dia cakap, asyik layan baby saja kan. Dia rasa cemburu. Dia marah lah. Tak dapat apa yang macam adik dapat. Seterusnya kekecewaan. Apabila kita frust, kecewa,
memang kita akan menjadi marah. Okay, kalau main bola tu tim kita kalah kan, Liverpool teruk sekarang ni kalah. Okay, lepas tu kena bahan dengan kawan-kawan lagi kat Facebook. Memang dia marah lah. Kecewa kalah satu, kecewa kena kritik, kena bahan lagi satu kan. Okay, terusnya tak sanggup terima tanggungjawab. Okay, dapat satu tanggungjawab kerana jaga adik ke apa semua, dia nak keluar tak boleh, dia mula rasa marah. Okay, yang seterusnya takut tersingkir. Ni takut tersingkir daripada mana ni? Daripada program AF ke? Okay. Okay, takut tersingkir. Okay, kalau ada apa-apa pertandingan, okay, atau apa-apa perlumbaan, okay, dia takut tersingkir. Rasa tak selamat tu dia akan menjadi dia marah. Okay, seterusnya adalah ketagihan gadget. Ni yang biasa kita hadapi sekarang ni. Tak ada internet, tak boleh main game, tak dapat surfing, kita mula rasa tak tentu arah, rasa marah. Oh, apa line slow sangat ni kan? Cikgu nak buat video pun marah ni. Line slow, macam mana nak upload ni? Okay, seterusnya berpindah rumah atau sekolah. Ini mungkin apabila kita berpindah rumah atau sekolah, kita tertekan sebab kita mungkin tak ada kawan kan. Pergi tempat yang baru, biasanya kita akan hadapi masalah ni lah. Okay, tak selesa dengan keadaan baru. Okay, kawan-kawan pun tak ada lagi, kita akan mudah berasa marah. Okay, sebab tak selesa. Seterusnya adalah kecamarakan. Tadi berkait dengan kritikan tadi. Apabila dikecam, kita akan rasa marah. Kena kecam sebab macam-macam lah. Pakaian ke, personality kita ke, okay, pasal kita punya pasukan bola sepak ke, okay, pun boleh jadi punca kita naik angin, marah ni. Okay. Okey, seterusnya, okay, kita pergi kepada implikasi kemarahan terhadap kesihatan diri. Apa akan jadi kalau kita selalu marah-marah ni? Okay, yang pertama, okay, sakit kepala. Okay, kebanyakan kesan implikasi marah terhadap kesihatan ni tak ada yang baik. Kebanyakan dia semua akan menyebabkan kemerosotan ataupun kesan kepada kesihatan kita. Okay, so jangan banyak marah lah. Okay, cikgu pun tak boleh marah banyak sangat ni. Okay, yang pertama sakit kepala. Okay, ini biasa bila kita marah, darah naik, sakit kepala. Okay, stres. Yang kedua, meningkatkan risiko mengalami stroke. Ni stroke ni disebabkan oleh tadi lah. Bila kita marah, nafas kita dilaju kan. Okay, aliran darah kita pun semakin cepat. Okay, itu pun punca dia tu. Yang ketiga, menjejaskan keupayaan sistem imuniti badan. Okay, imuniti badan tu sistem pertahanan badan lah kan. Okay, okay, musim-musim COVID ni kita kena meningkatkan lagi sistem imuniti ni. Okay, janganlah kita banyak marah, dia akan mengurangkan sistem imuniti badan kita. Okay, seterusnya ialah masalah kulit seperti eczema. Okay, ni saya ada baca cari maklumat. Okay, eczema ni penyakit kulit. Biasa budak-budak kita tengok kan, dia eczema ni okay, disebabkan oleh bila kita marah ni sebenarnya kita punya rembesan hormon, okay, ke atas kulit kita tu yang menyebabkan timbul bintik-bintik, gatal, okay, sebab kita marah tadi. Seterusnya ialah risiko kemurungan dan masalah sakit jiwa. Okay, ni punca dia tak mahu lah ni. Okay, orang marah-marah boleh menyebabkan sakit jiwa, tekanan. Okay, seterusnya ialah masalah pemakanan dan penghadaman. Dikatakan marah juga sebenarnya semua ni dia bergantung dia disebabkan oleh rembesan hormon kita tu. Okay, tak dapat mencerna dengan baik disebabkan tadi bila kita marah dia mengganggu semua sistem pernafasan. Okay, kamu tahu bila kita marah ni cakap pun jadi laju. Kamu dengar tak cakap ni? Kamu dengar tak? Nampak? Okay, bila kita marah tak ada orang cakap slow-slow. Orang marah dia akan cakap laju. Okay, pernafasan dia tak stabil, percakapan dia pun akan menjadi laju kan. Okay, so dia berkait-kait semua ni. Okay, yang seterusnya ialah insomnia. Tahu tak insomnia tu apa? Masalah tidur. Okay, dia katakan orang cepat selalu marah ni, dia susah nak tidur. Mana tidur macam mana? Hati tak tenang. Okay, saya ada dengar Dr. Failah Kamsah cakap pakar motivasi. Dia kata orang yang memaafkan orang lain, mudah maafkan orang lain, dia mudah tidur. Tidur dia lena. Sebab tu dia sarankan, okay, sebelum kita tidur, kita maafkan diri sendiri, maafkan kesalahan orang lain, baru kita dapat tidur dengan lena. Okay, sebelum tidur tu, okay, kita cuba maafkan diri kita dan cuba maafkan diri orang lain. Apa kesalahan yang orang lain buat terhadap kita lah. Okay. Yang seterusnya ialah meningkatkan tahap kebimbangan. Okay, bila marah akan meningkatkan kebimbangan kita tadi. Okay, mempercepatkan proses penuaan. Ni sama tadi . Okay, bila kita marah muka berkerut-kerut ni, cepat tua. Dah tak sihat.
Takut tak tadi stroke apa semua ke kepala kan? Takut kita bukan saja tak sempat tua, dah mati pun ada. Okey. Seterusnya memendekkan jangka hayat seseorang. Ini sama tadilah. Okey. Sebab penyakit dah banyak kan? Stroke apa semua tadi ke kepala akan menyebabkan mungkin memendekkan hayat kita. Okey, orang yang tenang, okey. Emosi dia baik mungkin akan melambatkan dia punya memanjangkan hayat dia sebab tak ada penyakit-penyakit kena. Gangguan pernafasan tadi saya bagi contoh dah tadi. Gangguan pernafasan. Sebab apa? Bila kita marah ni, pernafasan kita semakinlah laju. Darah semakin laju. Semua laju. Serangan jantung dan tekanan darah tinggi dia sama. Saya dah bagi contoh tadi dah. Ini mau punca-punca stroke tadi. Sebab apa? Pernafasan bila laju, darah pun akan laju mengepam. Dia tak dapat mengepam dengan baik, dengan stabil, akan menyebabkanlah penyakit-penyakit tersebut kena pada kita. Kamu tengok bawah sana ni perubahan yang berlaku ni semasa mengalami kemarahan. Kita marah kita tahulah. Perubahan fizikal. Orang marah dia akan berpeluh, menggigil, geram sangat ni bergegar tangan dia. Otot ni tegang, tegang. Kadar pernafasan meningkat. Saya dah bagi contoh tadi. Bila marah confirm kita cakap laju-laju. Suara jadi kuat. Macam tu. Tak ada orang marah yang slow steady, tak ada. Perubahan tingkah laku orang yang marah akan buat apa? Contoh saya dah bagi tadi. Dia cakap semakin cepat dan kuat. Saya dah cakap banyak kali dah. Kamu tak dengar-dengar ke? Tu orang marah lah tanda dia. Dia akan cakap kuat dengan cepat. Kalau cakap slow, lemah lembut, slow tu marah. Saya dah kata jangan buat macam tu. Tu bukan marah kan? Dia cuba kawal lah tu. Orang marah memang macam tu. Menuding jadi apa yang dia bercakap? Kamu dengar tak saya cakap ni? Dia mula naik tangan dah. Kalau naik satu jari tak apa, tuding jari. Dia naik 5, melekat kat sini. Habis. Memaki. Ni orang marah biasalah memaki. Maki, hamun, mencarut tu semua. Menjadi terlalu sensitif. Tindakan dia agresif. Nada suara dia tinggi. Ni marah ni. Saya dah marah dah ni. Okey, kita sambung lagi. Tajuk kita hari ni kepada cara nak urus kemarahan. Nak kawal kehidupan kita. Tadi kita dah tahu dah punca. Lepas tu implikasi, kesan dia. Dan sekarang kita nak tahu pula yang penting sekali ni. Macam mana kita nak uruskan kemarahan kita. Dia ni kemarahan ni satu cetusan emosi. Dia marah sebab berlakunya percanggahan atau pendirian. Antara kita dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa, dengan cikgu. Dengan tempat kerja. Macam-macam lah. Bukan kamu saja ni yang berkonflik ni. Cikgu pun mungkin berkonflik dengan anak-anak, dengan isteri, dengan pengetua tempat kerja kan, dengan cikgu bahasa Melayu. So semua orang memang menghadapi dan terlibat. Semua orang marah, tak ada orang tak marah lah kan. Okey, cara mengawal kemarahan. Ini sambil saya baca untuk kamu, saya pun dapat pengetahuan lah. Yang pertama. Berhenti buat sebarang aktiviti. Kalau tengah kita marah tu, kita tengah buat sesuatu tu, kita kena berhenti. Sebab apa? Sebab apabila kita sedang buat aktiviti tu, kita mungkin akan tak dapat kawal kemarahan kita. Kita tengah marah, kita stop dulu. Bertenang dulu. So kita akan boleh berfikir dengan tenang balik dan kita boleh hilang kemarahan. Kalau kita tengah bertukang, tengah marah, kita teruskan juga, kena tangan. Ataupun bahayalah. Bawa kereta, bawa motor, kadang marah kan, bahaya. Cuba berhenti dulu, rehat. Yang kedua, cuba bertenang. Ni susah nak buat ni kan. Tengah marah macam nak bertenang. Dia bagi saranan kita, kira 1 hingga 100. Minum air. Berjalan. Tarik nafas panjang. Ni biasa saya buat lah. Bila marah kita tarik nafas. Tenangkan balik ya. Supaya kita dapat mengurangkan perasaan marah. Tengah marah. Kamu buat apa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Memanglah bila kita menghira tadi, kita akan lupa pada kita marah tadi. Minum air. Minum air. Tu anak saya kenapa tu dia marah dengan kakak-kakak dia tak ajak main. Nangislah ke budak-budak ni. Cara dia marah, dia akan menangislah dapatkan perhatian kita. Minum air. Minum air. Orang kata marah itu ialah api. Maka siramilah dengan air. Yang Muslim boleh pergi ambil wuduk.
Ataupun mudah kita boleh minum air. Okey, rasa tenang. Tama-tama kita minum air yang manis, boba ke, kan? Memang lega. Kalau kita minum air manis, automatik kita rasa sedapnya air, tenang. Okey? Tama-tama kalau orang belanja lagi hilang marah. Jadi cikgu kamu kalau marah kat kelas, belanjalah. Ayat yang sedap-sedap sikit. Cikgu tak marah lah. Okey. Yang ketiga, tinggalkan punca kemarahan. Apa yang buat kita marah tadi? Okey. Kawan kita dia buat kita marah. So, kita larilah daripada dia. Pergi tempat lain. Okay, sebab kita tengah marah, kita tengok dia, kita akan rasa lebih marah lagi. Okey. Main game. Kalah. Tutup game. Pergi rehat. Jadi kita main lagi, kita akan meningkatkan lagi kemarahan kita. Sebab itulah punca kita marah, asyik kalah je. Okay, kawan kita asyik komen kita bukan-bukan kan. Okay, tutuplah dia. Hidekan dia. Selamat. Okay, blockkan dia. Okay, negatif-negatif ni kita block lah. Selamat kita. Yang keempat, berfikir sebelum bercakap. Kenapa? Okay, sebab orang marah ni dia tak berfikir dah. Dia cakap laju je. Kadang-kadang dia mencarut-carut, terungkit-ungkit kan. Okay, benda tu semua akan menyebabkan kesan yang lebih besar lagi. Okay, dia termaki, dia termencarut kan, bahaya lagi. Punca kecil, dia tercakap benda-benda yang lebih terbuka rahsia kan. Itu semua lah, lebih teruk lah. Okay, berfikir sebelum bercakap ni. Nanti susah nak buat ni, tapi kita kena buat. Okay, supaya kita pastikan apa yang kita cakap tu tidak mengguris hati orang lain. Okay, kita tengah marah, janganlah tulis kat Facebook. Okay, kita ikut perasaan tulis, tweet kan, post status tengah marah. Memang kita akan tulis benda-benda yang bukan-bukan. Nanti bila dah malam, esok kita baca balik. Uish, kenapa aku cakap macam ni? Malunya. Kita baru tahu. Sebab masa marah kita kurang berfikir dengan waras. Yang seterusnya ialah gunakan kata ganti diri pertama saya. Macam mana saya ni cakap ni? Okey. Gunakan perkataan saya apabila menyuarakan pandangan supaya pihak pendengar tidak berasa diri mereka dipersalahkan. Okey, biasanya orang marah dia guna perkataan apa? Aku, kamu, kan? Dia akan guna kamu. Kamu buat macam ni, kamu buat macam ni. Okay? Dia banyak tuding kepada orang, bukan kepada diri sendiri. Okay? Mencari, lagipun perkataan saya ni mungkin dia lebih lembut dah kan. Jaranglah orang marah sebut saya ni. Dia tengah marah, dia sebut aku je biasanya. Dia akan guna aku. Okay? Sebenarnya mencari jalan penyelesaian ni paling penting lah. Bila kita marah, mesti ada punca. Sebab kita marah. Okay? Cara nak hilangkan marah, carilah jalan penyelesaian dia. Okay? Selagi tak selesai, hari itu kita akan marah. Esok marah. Lusa marah sebab perkara tak selesai lagi. Okay? Dapatkan bantuan. Ni kalau isu atau kemarahan kita menjadi semakin lebih teruk, kita perlulah mendapatkan bantuan. Di sekolah kita ada kaunselor. Kaunselor pun ada tak nombor telefon kan. Dekat iklan, dekat Facebook mereka tu. UBK tu dia akan bagi tahu. Ada masalah terutama keadaan pandemik ni. Tertekan, stres, hubungi mereka lah. Okay? Mereka mungkin orang yang terlatih. Boleh membimbing kita. Okay, sebenarnya setiap orang dia ada cara dia kan. Okay, kalau kita ada cara yang baik, yang penting jangan negatif, gunalah cara tu untuk bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita, untuk uruskan kemarahan kita. Okay, makan coklat, makan aiskrim tu semua dapat mengurangkan rasa marah kita. Okay, orang makan coklat biasa makan sedapnya kan. Okay, jaranglah orang makan coklat muka masam. Kan? Makan asam ialah muka masam, makanlah benda-benda manis. Okay, automatik kita jadi seronok rasa manis. Okay. Okay, sebagai kesimpulannya. Okay, pertama, marah adalah sifat semula jadi yang tak dapat dielakkan. Okay, semua orang akan dan sering mengalami kemarahan ni. Okay, atas beberapa sebab lah. Faktor-faktor yang kita tengok tadi. Okay, kita semua akan jadi marah. Okay, namun bagaimana kita mengawal dan mengurus kemarahan itu penting. Okay, macam mana nak kontrol, nak kawal kemarahan itu agar tidak menjejaskan diri kita sendiri, jadi keselamatan diri, kesihatan kita dan juga hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Okay, tak ada orang suka kawan dengan orang suka marah kan? Okay, jadi sama-samalah kita cuba untuk mengawal kemarahan dan menguruskan kemarahan kita dengan baik. Okay. Jumpa lagi.